Kenapa buang saka guna ancak? Tiba-tiba darah saya naik, rasa nak marah. Tapi kenapa saya nak marah? Betul tak? Perkara ni memang berlaku di dalam masyarakat kita. Assalamualaikum semua, selamat datang ke kapsul saya, kapsul sihir dari Prisno. Saya Ustaz Muhammad Firdaus, Ketua Perawatan di Prisno. Jangan lupa klik butang like, subscribe and then share kita punya video hari ni biar viral yok-yok. Tapi kenapa guna ancak? Kenapa kena guna ancak? Ramai yang tak tahu kaedah ini adalah salah satu kaedah yang diguna pakai di tanah Melayu satu ketika dulu untuk membantu mengurangkan pengaruh saka yang mengganggu urusan manusia. Maksudnya satu ritual yang dibuat menggunakan ada bekas-bekas tertentulah yang dibuat untuk bertindak sebagai umpan kepada satu ritual penting yang dipanggil pelepas. Pelepas, yes, pelepas. Maksudnya tu nak melepaskan makhluk di dalam badan mangsa keluar daripada badan mangsa dan hidup bebas di luar tanpa mengganggu urusan mangsa yang sedang kesakitan. Tapi benarkah teknik menggunakan ancak ini sesuai dengan kaedah membuang saka? Untuk perkara ini saya akan perjelaskan dalam video akan datang. Okey, saya akan jelaskan. Sebabnya penjelasan dia terlalu dalam dan terlalu panjang untuk kita bicara dalam satu video ni. Tapi secara ringkas ni saya ceritakan juga, ya, apabila satu-satu ekor saka itu masuk ke dalam badan manusia, dia akan masuk mengikut perjanjian yang telah dibuat. Dan saka bukan seekor. Kesilapan yang berlaku di tanah Melayu adalah kita anggap saka adalah seekor. Tak. Satu ekor jin tidak boleh mengawal 10 keturunan dalam satu masa. Mana mungkin satu ekor jin boleh kawal 10 orang dalam waktu yang sama kalau menghadapi 10 serangan daripada 10 jenis sihir yang dihantar kepada setiap ahli keturunan dia. Katakanlah saya ada saka, saya seekor, anak saya, cucu cicit saya ada saka. So bagaimanakah saka-saka ini melindungi anda? Akan diperjelaskan dalam video akan datang. Walau bagaimanapun, anda boleh tulis di ruangan komen pendapat-pendapat anda. Pendapat anda semua saya akan raikan. Tulis yang murni-murni, bahasa kita jiwa bangsa. Ya, itu cerminan kita di antara bangsa, tuan-tuan dan puan. Jangan koyak. Apabila ritual menggunakan ancak ini digunakan, untuk pengetahuan anda, bukan semua boleh menggunakan ancak ini. Ia tertakluk kepada perjanjian saka dan manusia lama ataupun orang yang first menggunakan kaedah ini untuk membebaskan diri mereka daripada cengkaman saka sedia ada. Guna saka buat perjanjian untuk bebaskan cengkaman daripada saka yang sedia ada. Apa maksudnya? Saya akan perjelaskan sedikit. Andai kata anda berada di bawah naungan Balai Polis A, anda berada di bawah bidang kuasa Balai Polis A, dan anda rasa macam polis itu, bukan polis Malaysia ya, polis itu telah pun melakukan perkara-perkara yang menyebabkan anda rasa tak selamat, tak sihat, tak kuat. Jadi anda rasa macam dia mengambil kesempatan kepada anda. So apa anda lakukan? Anda pergi ke Balai Polis B di ruang kuasa lain, tempat lain, buat report, gunakan power balai itu untuk anda keluar daripada cengkaman Balai Polis A tadi. Begitu juga dengan saka ini.
Kerana setiap jin yang berdampingan dengan manusia akan membawa satu bentuk perjanjian dari istana Raja Jin untuk menjaga seluruh keturunan si pembuat perjanjian tersebut. Masya Allah. Apabila menggunakan ancak ini, maka perhatian perlu diberikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, jenis jin yang masuk ke dalam mangsa itu sebagai saka. Yang kedua, jenis ikatan yang ada dalam diri mangsa. Dan yang ketiga, jenis penyakit ataupun risiko kesakitan yang akan terjadi kepada diri mangsa sekiranya jin itu dibawa keluar atau direntap keluar atau berjaya membuatkan dia keluar daripada badan mangsa tersebut. Tapi kenapa kena guna teknik ini? Berkesan ke? Tuan-tuan dan puan-puan, teknik ini tidak lagi berkesan di dalam dunia moden kita kerana kita tidak lagi mahu berdampingan dengan mana-mana jin, untuk kita gunakan jin itu untuk mengeluarkan jin yang ada dalam badan kita. Pendek kata mudah je lah. Kita tak nak duduk dalam persatuan tu. Kita tak nak duduk di bawah presiden dia. So apa kita buat? Kita gunakan persatuan lain. Kita duduk dalam persatuan lain. Lalu persatuan ni tak boleh buat apa-apa dengan kita sebab ada persatuan lain. Itu adalah konsep. Namun konsep yang sebetulnya yang kita nak terangkan adalah pelepas. Kebanyakan pengguna ancak ini membuatkan ritual-ritual tertentu based on 3 perkara tadi tu. 3 perkara yang saya jelaskan tadi. Jenis jin yang masuk badan, jenis ikatan yang ada, dan jenis penyakit yang akan ditinggalkan kalau jin itu keluar daripada badan itu. Maka 3 perkara ini akan dinilai oleh orang yang buat ancak tu, dan ritual tertentu dibaca. Antaranya 21 kali Fatihah. Antaranya adalah 777 kali surah Al-Ikhlas. Dan antaranya adalah 5,555 selawat. Lepas tu akan ada baca jampian lama dalam bahasa Jawa kuno. Jawa kuno tau, bukan Melayu kuno. Jawa kuno, untuk membuatkan ikatan baru, supaya jin yang saka itu boleh dikeluarkan. Tapi macam manakah ia berfungsi? Mudah saja. Katakanlah ancak itu sedang dibuat dan si bomoh yang menggunakan itu, tuan-tuan dan puan-puan, mengadakan ritual tertentu pada malam Kliwon sebanyak 7 malam. Malam Jumaat sebanyak 7 kali. 7 kali malam Jumaat. Rugi malam Jumaat. Kan? 7 kali malam Jumaat kena berturutan. Sakit ke, tak sakit ke, 7 kali malam Jumaat ini perlu dibuat ritual pemanggilan jin-jin yang kuat. Dibuat perjanjian-perjanjian khusus untuk menukarkan jin lain masuk ke dalam badan mangsa dan jin mangsa tu keluar. Kira tukarlah. Tukar penjaga. Sign in kontrak kat orang lain. Maka berlakulah pertembungan demi pertembungan. Dalam ritual tersebut akan berlakulah peperangan, serangan-serangan khusus. Jin-jin lain atau jin-jin keturunan yang akan datang menyerang si perawat ni. That's why perawat-perawat ini perlulah mendapat perlindungan-perlindungan yang kuat. Itu sebab saya kata, ketika ini penggunaan ancak tidak lagi relevan dan tidak berkesan lagi. Kerana kekuatan perawat bukan seperti kekuatan dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, penggunaan ancak adalah salah satu cara menggunakan ritual tertentu untuk penarikan jin keluar dari badan. Tapi macam mana ia berfungsi? Apabila ritual itu telah dibuat, maka ancak itu telah pun dipersetujui, lalu ia tidak disentuh oleh mangsa lagi. Apabila ia telah diberikan kepada mangsa, mangsa menyentuhnya, maka dia adalah akad atau isyarat yang mangsa akan menerima jin baru dan menolak jin lain keluar daripada badan dia. Saka baru lah. Dan saka lama ni akan ditukar. Maknanya tukar persatuan, tukar orang, tukar jin. Tuan-tuan dan puan-puan,
Lalu dibuat ritual pelepas. Apa maksud pelepas tadi tu? Iaitu satu ritual ikatan jin lama. Dia ikat dalam satu badan, tapak-tapak jin, tapak rumah jin dan sebagainya dalam badan itu, atau ikatan, atau bahagian-bahagian kita panggil tapak ilmu jin itu diikat, lalu ditarik keluar menggunakan ancak tu dalam proses pelepas. Ada orang buat proses pelepas menggunakan kain kapan, dibalutnya macam mayat oleh mangsa itu, lalu ditarik keluar. Ada yang hanya menutupi sebahagian atas sahaja mangsa disuruh baring macam mayat, ditutupkan, lalu diambil kain sap. Korang pernah tengok tak benda tu berlaku kat kampung korang? Kalau pernah, cuba cerita pengalaman korang dekat ruangan komen kat bawah. Yang bapa-bapa, ibu-ibu dari Indonesia pun boleh ceritakan pada kita apa yang berlaku sebenarnya di tempat-tempat anda. Dan satu keyword penting yang you all kena tahu adalah darah. Untuk menggunakan ancak ini, maka dia perlu gunakan darah campuran dari keturunan itu. Maka timbullah teori kena pergi ambil tanah kubur daripada first moyang, kena pergi ambil darah daripada seibu, sebapa tok dia yang boleh hidup, bapa saudara punya ke apa ke, darah. Dan dicampur dengan darah perawat tadi sebagai perjanjian baru. Lalu dimusnahkan darah itu, masuk ke dalam ancak. Setitik dua sudah pun mencukupi untuk renew the contract selama 7 keturunan. Dan orang yang melakukan ancak ni sebenarnya ada keturunan-keturunan tertentu yang benar-benar boleh lakukannya, dan sampai bantuan dari darat. Bila saya kata bantuan dari darat, ia bukan datang daripada langit, ia datang daripada kaum jin. Sebarang pertanyaan, tulis di ruangan komen. Kalau you all ada cadangan untuk saya buat video-video untuk saya ulas tentang sihir-sihir, tulis di ruangan komen. Yes, jangan lupa subscribe untuk video-video saya, tekan butang loceng, follow saya. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi. Hi.